Itu fungsi utama bahagian penyemakan dan pembaruan undang-undang. Jabatan Peguam Negara ialah menyemak undang-undang yang ada, mencetak semula undang-undang, memperluas undang-undang persekutuan ke Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan, menterjemah teks bahasa Inggeris Undang-Undang PRA 1967 ke dalam bahasa kebangsaan, mengkaji semula undang-undang lapuk dan usang dan memodernkan dan memperbaharui undang-undang supaya sejajar dengan perubahan semasa. Pegawai di bawah kepimpinan bahagian ini adalah tidak mencukupi kerana isu yang dikaji selalu melibatkan hal perkara yang begitu kompleks yang memerlukan pasukan yang khusus untuk menumpukan perhatian. Apa juga kajian pembaruan memerlukan keputusan dasar di pihak kementerian dulu, kemudian diikuti dengan kajian pembaruan undang-undang memerlukan maklumat komprehensif seperti sejarah, fakta, dokumen, data yang berkaitan. Seringkali maklumat ini sukar diperolehi kerana sumber rujukan adalah terhad. Kemudian kajian pembaruan yang dijalankan di atas inisiatif bahagian juga seringkali bukan keutamaan, dan maklum balas yang diterima daripada pihak berkepentingan kadang-kadang tidak menepati pada skop kajian, dan bahagian kajian undang-undang lapuk terdapat kesukaran untuk mengenal pasti pihak berkepentingan dalam undang-undang yang terlibat. Ini adalah kerana undang-undang tersebut lama dan kewujudannya tidak diketahui. Jadi itu sebabnya Tuan Yang di-Pertua, kita mesti melihat bahawa dalam aspek ini elemen yang saya sebut tadi tentang isu yang ada pada kita mempunyai Akta Penyemakan Undang-Undang iaitu Revision of Laws Act 1968 Akta 1. Yang kita juga nak tengok kepada elemen reformasi undang-undang. Dan reformasi undang-undang ini kita melihat secara umum ialah kepada undang-undang yang sedia ada yang diubah, dinaik taraf untuk sesuai kepada keadaan yang berlaku dalam negara kita. Izinkan saya, walaupun yang berhormat tak ada, tapi sebut kepada sahabat-sahabat yang berhormat lain dalam Dewan, bahawa setakat ini dalam aspek bahagian undang-undang kita telah membuat beberapa pindaan yang banyak rakyat Malaysia pun mengetahui, seperti pindaan pada Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak, pindaan pada Kanun Kesiksaan dan Tata Cara Jenayah mengenai peruntukan kesalahan mengendap, pindaan kepada Akta Insolvensi, dasar peluang kedua untuk melepaskan 130,000 individu pada tahun ini. Daripada Mac 23 hingga Januari 2024, seramai 55,877 bankrupt telah dilepaskan, iaitu 42.99% daripada jumlah sasaran. Kemudian pindaan kepada peraturan-peraturan bantuan guaman, iaitu fee dan sumbangan 2017. Kemudian kepada pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, bacaan kali pertama kedua telah kita buat, dan kemudiannya pada sidang Dewan Negara kali ini akan dibawa kepada Dewan Negara untuk pindaan kepada Akta Suhakam. Pengumbalan kepada Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatory, pengumbalan kepada Akta Simakan Hukuman Mati, pemenjaraan sepanjang hayat, pengumbalan kepada rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing yang akan berlaku pada minggu depan. Jadi kesimpulan saya, Tuan Yang di-Pertua, ialah kalau kita katakan bahawa kita tidak mengubah undang-undang ni pun tidak betul, sebab kita tengok akhbar-akhbar antarabangsa menyebut tentang kejayaan Malaysia, contohnya dalam pindaan kepada hukuman mandatory kepada hukuman budi bicara dalam kes-kes beberapa kes-kes jenayah yang melibatkan hukuman mati. Berarti bahawa dunia mengakui bahawa Malaysia telah mengubah langkah kepada undang-undang yang sedia ada kepada undang-undang yang lebih progresif. Jadi itu sebabnya bagi saya salah satu daripada cabaran ialah pemindaan, perubahan dan melihat kepada langkah-langkah mengambil kira banyak elemen, sebab bukan saja boleh dikatakan hanya nak mengubah undang-undang saja, tetapi membawa semua stakeholders dengan izin, NGO, CSO dan yang paling penting agensi-agensi yang terlibat dalam pindaan-pindaan sedemikian, kewujudan undang-undang baru ataupun meminda kepada undang-undang yang sedia ada. Dan kita tengok juga dalam elemen-elemen yang berlaku dalam negara asing, mereka juga bergerak pada langkah yang sama. Saya baru balik daripada mesyuarat menteri-menteri undang-undang di Zanzibar, di Tanzania, 4 hingga 9 Mac. Cukup panas, Tuan Yang Di-Pertua. Nasib saya di sana sebelum bulan puasa, kalau tidak berpeluh juga. Dan saya boleh beritahu di sini bahawa kesemua menteri-menteri undang-undang Commonwealth itu berkata bahawa mereka melihat kepada undang-undang AI, digital, di mana sehingga bantuan guaman pun diberi melalui sistem artificial intelligence. Jadi undang-undang mereka sudah berubah
Dan kita ada 2,000 undang-undang lain yang sebelum merdeka, selepas merdeka. Itu undang-undang substansif. Tetapi cabaran yang masuk yang begitu laju itu sebab bila yang membuat banyak bercakap tentang isu digital, isu scammer, ia kerana kelajuan yang berlaku dengan teknologi. Dan dalam aspek kerajaan melalui Kementerian Undang-Undang ataupun agensi undang-undang, Jabatan Peguam Negara dalam mana-mana negara Commonwealth berhadapan dengan cabaran yang sama. Perubahan yang berlaku. Jadi kita perlu melihat perubahan ini secara positif walaupun begitu drastik, tetapi melihat sebagai contohnya dalam elemen bantuan guaman menggunakan aktiviti AI, Artificial Intelligence, untuk membantu sebagai contoh elemen isi borang. Kedua, untuk membantu dalam mewujudkan surat dalam sistem teknologi maklumat. Jadi tak payahlah pegawai tu nak kena ambil file, nak kena duduk, nak kena tanya soalan 10, soalan 20, yang mana boleh dibuat daripada lokasi ataupun sistem handphone yang ada dengan mereka yang nak memohon bantuan guaman. Tapi memang betul lah kadang-kadang bantuan guaman ni takkan dia pohon bantuan guaman handphone ni dia pakai iPhone ke Samsung Galaxy S24 Ultra. Ini bukan isu bantuan guaman kan. Bantuan guaman maknanya dia tak ada berkemampuan. Tapi tak kisahlah. Sebab bila mereka berbincang tentang teknologi dan artificial intelligence, antara kepentingan yang paling utama ialah ia tidak mempunyai elemen biasness dengan izin. Sebab sistem komputer tu dia tidak akan baca siapa di belah sana. Gender bias tak ada, race bias tak ada, religion bias tak ada. Yang menyebabkan bahawa processing itu kemungkinan lebih tulus daripada sistem yang ada berhadapan dengan manusia. Itulah perbincangan yang dibincang sebab hala tuju banyak negara Commonwealth khasnya ialah ke arah penggunaan AI untuk kewujudan undang-undang, pembaruan undang-undang, memberikan perkhidmatan undang-undang dalam agensi-agensi yang bertanggungjawab.